Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Sabtu 4 Februari 2023. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Kafe Rahmah dilancarkan selepas Aidilfitri. Malaysia Singapura kongsi kepakaran tangani isu penipuan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kafe Rahmah bakal diwujudkan di institusi pengajian tinggi. Ia dijangka dilancarkan selepas Aidilfitri pada April ini dan pelaksanaan peringkat permulaan melibatkan 20 institusi pengajian tinggi awam IPTA sekitar Lembah Kelang. Kata sepakat dicapai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Pengajian Tinggi. Ketika memaklumkan perkara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin juga telah bersetuju melaksana serta menyelaras program tersebut. Inisiatif bakal diperluas ke institusi pengajian tinggi swasta IPTS yang berminat. Tapi oleh kerana ia melibatkan punca kuasa dua kementerian, jelas di pihak yang menyediakan tempat atau premis itu adalah di bawah bidang kuasa pengajian tinggi. Di peringkat menyediakan menu dan industri membekalkan makanan itu berada di pihak KPDN. Kedua-dua kementerian telah bersetuju untuk kedua-kedua pegawai tinggi pihak dua-dua kementerian untuk menyelaras program tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan menu Rahmah di restoran Sambalana Bandar Dato' On Johor Bahru. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Salahuddin mengalu-alukan penggunaan nama menu Rahmah oleh restoran atau penyedia makanan bagi tujuan mempromosi jualan masing-masing. Akuinya ia usaha yang baik selagi kualiti juga kuantiti makanan atau minuman menepati ciri seperti diperkenalkan kerajaan. Selagi mana tujuan mereka itu untuk menggunakan nama Rahmah untuk tujuan menyediakan menu yang RM5 ke bawah ini, kita alu-alukan. Saya alu-alukan. Maknanya dia tidak akan menjadi satu kesalahan. Asalkan dari segi higien, dari segi kebersihan, dari segi premis itu mestilah mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti mana yang ditetapkan oleh undang-undang dalam negara kita. Usaha itu perlu diteruskan kerana memberi peluang kepada rakyat menikmati juadah pada harga berpatutan. Tanpa memikirkan keuntungan semata-mata, pelaksanaan menu Rahmah, platform terbaik kumpulan peniaga membantu golongan memerlukan. Wartawan Syamimi Saripan melihat sendiri usaha kecil kumpulan peniaga menyahut saranan kerajaan. Kafe Wow Kau Kau antara lebih 15,000 restoran yang menawarkan menu Rahmah sejak diperkenalkan 31 Januari lepas. Optimis dengan penyertaan ini, pengasasnya Aaron Naim yakin secara tidak langsung pihaknya telah melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR. Benda ni memang bukan wajib. Bagi sesiapa yang rasakan ini peluang dan ruang untuk kita give back to the community, bolehlah, jomlah kita sama-sama fikirkan dan sahutlah seruan ini untuk menyediakan menu Rahmah ataupun bagi saya ia menu bajet untuk bagi orang lain makanlah kan, membantu orang lain untuk makan dengan harga yang berpatutan. Beliau turut menepis persepsi pengenalan hidangan seperti ini tidak membawa keuntungan.
So kita fikir dalam perniagaan mungkin ada satu sudut yang kita tidak untung dan satu sudut lagi mungkin kita untung kat tempat lain. So dengan cara tu kita bertawakal, moga-moga dengan cara kita menyediakan menu rahmah ni, moga-moga Allah nampak usaha baik kita ni dan datangkan rezeki yang mempar dengan cara yang lain pula. Pengenalan menu rahmah ini bagi pengunjung pula bukan sahaja menjimatkan perbelanjaan tetapi juga membolehkan mereka mendapat makanan yang seimbang. So, zaman sekarang ni memang perlulah dengan keadaan ekonomi yang semakin mencabar sekarang ni. Tambah-tambah lagi yang dah berkeluarga kan, anak pun ramai kan. Pun tak adalah kata nak bajet sangat, tapi dengan keadaan harga barang yang semakin mahal ni, memang perlulah ada yang macam ni, menu-menu yang macam ni. Menu-menu yang bajet macam ni. Nak ambil sekolah pagi, lepas tu nak hantar sekolah petang. Memang kadang-kadang tu masa tu merasa macam tak cukup sangat. Jadi kadang-kadang tuju ke sini. Tuju ke sini memang inilah pilihannya. Memang pilihannya menu rahmah ni lah. Sebab anak-anak pun memang jenis pemakan. Nilai RM5 mungkin kecil bagi sesetengah pihak. Namun bagi mereka yang benar-benar memerlukan, nilai ini cukup bermakna untuk mereka mendapatkan hidangan bernutrisi pada harga yang berpatutan. Kami Sarifan, RTM. Inilah. Walaupun tidak berdaftar secara rasmi untuk program menu rahmah, peniaga gerai makanan sekitar Senawang Negeri Sembilan antara yang menyambut baik pelaksanaan program itu. Set hidangan nasi dengan lauk ikan atau ayam dan sayur dijual pada harga RM5. Menurut peniaga, menu rahmah bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. So kita kurangkan sedikit, jadikan dia dengan harga RM5. Tapi masih lagi berbaloi, bukannya kita kurangkan betul tak boleh makan ke apa, tak ada, memang berbaloi lagi dengan harga RM5 tu. So bagi saya keuntungan tu sedikit tak apa, tak ada masalah. Kita berniaga sambil beramal, sambil sedekah. Itu alhamdulillah, insya-Allah rezeki pun kita murah. Jangan risau. Kalau contoh memang ramai yang contoh dia orang nak makan ayam goreng. Ayam goreng pun sekarang RM5-6. Jadi bila datangnya menu rahmah macam ini, ayam goreng tu separuh harga. Jadi mereka boleh menyantap makanan tu. Boleh membelilah makanan tu. Harga menu rahmah tu tak mahal. So mana yang kurang berkemampuan pun dapat rasa apa yang kita jual juga dengan harga yang berpatutan. Sebab ada sometimes kadang-kadang mungkin kita rasa macam harga tu sangat mahal, tapi kita rasa macam alamak kita dah hujung-hujung ni tak boleh nak ni. Jadi tapi kita nak. So bila adanya menu rahmah ni, so semua orang dapat menikmati dengan harga yang berpatutan macam tu. Malaysia dan Singapura merangka kerjasama perkongsian maklumat dan kepakaran dalam menangani isu penipuan dalam talian secara lebih berkesan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memaklumkan mesyuarat dua hala bersama rakan sejawatnya Josephine Teo turut membincangkan kerjasama mengoptimumkan penggunaan data sebagai sumber komuniti dalam pertumbuhan ekonomi digital negara. Menerusi kenyataan dimaklumkan, Malaysia dan Singapura baru saja memperbaharui kerjasama dalam bidang perlindungan data peribadi, keselamatan siber dan ekonomi digital melalui pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU pada 30 Januari lepas di negara jiran. Ia sekaligus menyediakan platform kepada agensi-agensi di kedua-dua negara memulakan kerjasama yang lebih mendalam dalam bidang perlindungan data peribadi, keselamatan siber dan ekonomi digital. Antara yang turut serta dalam mesyuarat ialah Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Malaysia dan Digital, Datuk Seri Muhammad Mentek, juga Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan dan Penerangan Singapura, Joseph Leong. Agenda kerjasama yang adil dengan mana-mana blok, isu Myanmar, kestabilan rantau dan Islamofobia antara fokus perbincangan permukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zambri Abdul Kadir memaklumkan anggota ASEAN ingin mewujudkan kerjasama yang baik dengan pelbagai negara dan blok. Ia berupaya meningkatkan perdagangan serta menjadi platform dalam menyelesaikan sebarang masalah.
ASEAN sentiasa menekankan bentuk kerjasama berdasarkan prinsip adil dan saksama yang dapat memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Hubungan baik yang sedia terjalin dapat dikekalkan tanpa unsur diskriminatif atau meletakkan syarat tertentu kepada ASEAN. Beliau menegaskan pelaksanaan keputusan oleh Kesatuan Eropah EU menghalang kemasukan keluaran komoditi dari rantau ini ke pasaran mereka dengan pelbagai halangan dan alasan yang kurang disenangi ASEAN. Mengenai Myanmar pula, beliau berkata ASEAN turut berharap proses rundingan yang inklusif dapat dijalankan di Myanmar bagi mengembalikan semula demokrasi. Mesyuarat yang dipengerusikan Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi sepakat untuk memastikan rantau ASEAN bebas daripada pertelingkahan dan ancaman kuasa besar. Kelonggaran kod etika pemakaian wajar diberikan kepada orang awam jika melibatkan kes kecemasan di Balai Polis. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani bagaimanapun menegaskan jenis kecemasan juga perlu diperhalusi. Semua pihak perlu akur dengan etika pemakaian memandangkan ia selaras dengan prinsip kelima rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita kena uphold lah kita punya rukun negara tersebut. Ya. Jadi salah satunya adalah supaya kita pun menghormati. Jadi pejabat kerajaan ini adalah pejabat di mana orang ramai berurusan. Pelbagai lapisan masyarakat berurusan. Jadi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahawa jabatan kerajaan ini adalah satu tempat yang di mana orang ramai berurusan dengan dalam keadaan yang tertib. Beliau mengulas insiden seorang wanita yang melakukan provokasi apabila dihalau keluar dari Balai Polis di Kajang kerana memakai pakaian tidak bersesuaian 4 hari lalu. Sepanjang sambutan Thaipusam esok, hampir 2,000 pegawai dan anggota polis ditempatkan di Batu Caves, Selangor. Pihak berkuasa turut menjangkakan lebih 300,000 pengunjung berada di lokasi berkenaan sempena sambutan itu. Kami nasihatkan mereka yang datang dengan kereta itu mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan oleh anggota trafik supaya tidak mengganggu pengunjung-pengunjung yang datang ke sini dan juga tidak mengganggu kedai-kedai yang telah diatur di sepanjang jalan juga. Kita terus ke perkembangan ekonomi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga tokoh industri otomotif negara dan Presiden Persatuan Otomotif Malaysia MAA Dato' Aisyah Ahmad Bajunaid yang meninggal dunia Khamis lepas. Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah turut menzahirkan ucapan sama. Menerusi hantaran di Facebook, Sri Paduka Baginda menghargai jasa serta bakti Allahyarham Dato' Aisyah kepada negara dan menyifatkan pemergiannya kehilangan besar kepada industri otomotif negara. Allahyarham Dato' Aisyah 71 tahun meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi. Sebelum ini, Allahyarham memegang jawatan Presiden MAA sejak 1991 yang ketika itu dikenali Persatuan Peniaga Motor Malaysia atau MMTA. Walaupun telah bersara pada 2021, Allahyarham Dato' Aisyah terus berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah kumpulan Sime Darby. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP optimis pelaksanaan 185 program yang dicadangkan dalam Belanjawan 2023. Program secara dasarnya bakal terarah kepada pemerkasaan pembangunan PMKS yang mampu memberi impak positif melibatkan pelbagai golongan. Saya amat yakin berasaskan kepada sisi libat urus kementerian saya dengan Kementerian Kewangan, cadangan-cadangan bajet yang kita perlukan itu telah diambil peduli dan mudah-mudahan dimasukkan dalam belanjawan ini supaya mudah untuk kementerian saya dan agensi-agensi saya melaksanakan program yang telah kita rancang sepanjang tahun ini.
KUSKOP pada 17 Januari lepas telah memohon peruntukan pembangunan melibatkan pelaksanaan 185 program menerusi Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan 24 Februari ini. Butiran pakej perpaduan jalur lebar tetap bakal diperkemas. Keperluan bagi memastikan inisiatif berkenaan berkesan serta memenuhi komuniti sasaran. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Telekom Malaysia Berhad TM, Dato' Imri Mokhtar berkata, bagi tujuan itu syarikat akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Jelasnya, pakej tersebut selaras aspirasi syarikat untuk memperkasakan Malaysia digital dan memenuhi matlamat pembangunan mampan SDG. Ia juga berperanan menangani peningkatan kos sara hidup dan memastikan negara berada di landasan tepat untuk membina ekonomi digital. Sementara itu, Maxis Berhad mengulangi komitmen untuk menyokong agenda kerajaan dan menjadikan kesaling hubungan sebagai perkhidmatan utiliti asas yang boleh diakses semua pihak. Syarikat telekomunikasi itu akan turut mengumumkan butiran mengenai pelaksanaan pakej perpaduan tidak lama lagi. Manakala U-Mobile pula akan berkongsi maklumat terperinci berkenaan pakej prabayar itu menjelang tarikh pelancarannya dan akan dikemaskini di laman sesawang penyedia perkhidmatan berkenaan. Pakej perpaduan jalur lebar tetap menawarkan perkhidmatan internet dengan kelajuan sehingga 30 megabit sesaat bersama data tanpa had pada harga RM69 sebulan bermula Mac ini. Dua negara. Apa khabar semua? Persembahan istimewa artis-artis Malaysia dan nyanyian memukau bintang-bintang Singapura. Diceriakan oleh Nabila Huda dan Suzairi Sumari di atas satu pentas demi satu irama. Rock'n'roll Singapura. Nyanyi bersama ya. Saksikan secara langsung Muzika Extravaganza Sabtu 4 Februari 8.30 malam. Dibawakan kepada anda. Terbaik hanya di TV2. Anda masih bersama berita perdana. Konsert Muzika Extravaganza Malaysia dan Singapura untuk edisi kali ke-14 akan berlangsung di Auditorium Perdana Kota Media Angkasa Puri sebentar lagi. Bukan sahaja memberi peluang untuk kita menyaksikan artis popular Malaysia dan Singapura, malah memperlihatkan hubungan erat kedua-dua dalam pelbagai bidang. Wartawan Ravin Samungam melaporkan. Jalinan kerjasama Radio Television Malaysia RTM dan Mediacorp Suria ternyata sebagai platform menyatukan bidang penyiaran dari kedua-dua negara. Konsert itu juga merupakan acara penutup kepada penganjuran mesyuarat jawatankuasa bersama JCM ke-6 mengenai kerjasama maklumat dan komunikasi kedua-dua negara dengan Malaysia menjadi tuan rumah kali ini. Penganjuran seperti ini kita dapat membuat satu pertukaran budaya di kedua-dua negara, yang mana apabila sesuatu program itu kita anjurkan seperti ini, banyak perkara yang pengalaman yang kita dapat kongsikan dari segi idea, dari segi muzik, dari segi gubahan-gubahan lagu, dari segi koreografi tarian-tarian yang akan dipersembahkan. Banyak idea-idea daripada Malaysia, di Singapura, apabila kita berkongsi, banyak pengalaman yang ditimba daripada banyak pihak. Kita sama-sama dua-dua negara kita melalui satu proses peredaran dunia komunikasi yang lebih kurang sama. Dari segi industri muzik kita, perkembangan industri muzik pun sama juga. So di sini kena ada satu poin yang selari. Jadi saya rasa dari segi penganjuran ni memang sangat baik untuk diteruskan masa-masa akan datang. Konsert Muzika Extravaganza merupakan kesinambungan program penerbitan kerjasama di antara kedua-dua penyiar ini sejak tahun 1980-an. Sebelum ini, program dikenali sebagai Rampai Sari dan The Big Show sebelum dijenamakan semula sebagai Muzika Extravaganza. And when you see gabungan ini, like Singapore Orchestra mixed with Malaysian Orchestra, so I think it's very nice. And how they do the arrangements and then we join. I suka. Kita kena, we need to encourage lah artis-artis Singapura dengan Malaysia untuk berkolaborasi bersama.
Hubungan Herat Malaysia dan Singapura diperkukuhkan lagi menerusi kesinambungan misi lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Singapura baru-baru ini. Saudara, konsert muzika extravaganza yang akan berlangsung sebentar lagi memupuk semangat perpaduan dan menjadi perantara penyatuan kedua-dua negara. Pravin Sanmugam, RTM. Ya, konsert muzika extravaganza bakal membuka tirai tepat 8.30 malam ini dengan menampilkan 20 artis Malaysia dan Singapura. Untuk perkembangannya, kita langsung bersama rakan wartawan Syazwani Samsu. Silakan, Wani. Wani. Baik, silakan Wani. Ya, Fatil dan dia cukup meriah. Itu apa yang dapat saya gambarkan suasana di Auditorium Perdana malam ini sempena konsert muzika extravaganza Duo Hits. Dan untuk makluman, konsert ini merupakan sempena kemuncak Jawatan Kuasa Kerja bersama Malaysia dan Singapura kali ke-6 ke arah memperkukuh kerjasama dua negara khususnya dalam bidang komunikasi dan multimedia. Dan malam ini saya tidak berkeseorangan, saya ditemani dengan birthday boy kita pada hari ini, iaitu Menteri Komunikasi dan Digital yang berhormat Fahmi Fadzil. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Baik, YB, mungkin boleh kongsikan mengenai objektif penganjuran konsert pada malam ini? Dia adalah kemuncak kepada sebenarnya pertemuan tahunan antara Malaysia dengan Singapura khusus dalam bidang komunikasi dan digital ataupun multimedia. Tapi kali terakhir kita anjurkan pada tahun 2019, kemudian 2020, 2021 dan 2022 ada fasa pandemik, jadi tak berlaku pada tahun itu. Tahun ini kita sambung. Baik, YB, mungkin selepas penganjurannya kali terakhir 2019 dan kali ini, hari ini akhirnya dianjurkan, mungkinkah tahun hadapan ada penganjuran lagi lepas ni? InsyaAllah, dan biasanya kita bergilir, kalau tahun ini di Malaysia, tahun depan di Singapura. Jadi saya harap kita akan dapat saksikan nanti di Singapura. Baik, YB, mungkin boleh kongsikan sedikit apakah hasil yang dapat dicapai daripada mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja bersama Malaysia Singapura kali ke-6 kali ini? Ya, alhamdulillah saya dapat bertemu dengan menteri dari Singapura, puan yang terutama Josephine Teo, dan kita bincang banyak perkara termasuk isu keselamatan cyber, perlindungan data peribadi, kerjasama untuk merancakkan lagi bidang ekonomi digital antara Malaysia dengan Singapura. Dan harapan saya hasil daripada pertemuan hari ini, kita akan ada beberapa siri pertemuan di peringkat agensi untuk mengusahakan beberapa perkara yang akhirnya akan memberi kebaikan kepada kedua-dua negara, insya-Allah. Baik, terima kasih YB. Selamat ulang tahun kelahiran saya ucapkan. Enjoy the concert gitu. Okey, baik, kepada para penonton Berita Perdana, jangan lupa saksikan pada malam ini kerana ada 20 barisan artis bakal memeriahkan konsert muzika extravaganza hits duo ini, dan masing-masing mengetengahkan genre yang berbeza. Kita ada dari Malaysia, kita ada Datuk Khadijah Ibrahim dan juga Datuk Francisca Peter dengan lagunya yang cukup sinonim dengan beliau, Sekadar di Pinggiran. Dan dari Singapura kita ada Datuk Ramli Sarip, terutamanya yang paling kita kenali. Jadi sama-sama kita saksikan 8.30 malam nanti, kurang 30 minit dari sekarang, di TV2 langsung, dan juga anda boleh saksikan secara dalam talian menerusi rtmclick.gov.my. Dan kepada anda warga Singapura, anda boleh saksikan menerusi saluran Suria Media Corp dan juga secara dalam talian menerusi MiWatch. Baik, Fatil dan dia, sekian perkembangan langsung dari Dewan Auditorium Perdana sempena konsert muzika extravaganza hits duo. Kembali bersama Fatil dan dia di Angkasa Puri. Ya, Wani di Auditorium Perdana. Terima kasih. Lebih 60% kes kanser di Malaysia dikesan pada tahap lewat, iaitu tahap 3 dan 4. Situasi itu menyebabkan kos rawatan yang diperlukan tinggi serta peluang untuk sembuh yang lebih rendah. Bersempena Hari Kanser Sedunia 2023, wartawan Adliah Habibullah menyediakan laporan ini.
Di Malaysia, 3 jenis kanser paling kerap didiagnos dalam kalangan lelaki ialah kanser kolorektal, kanser paru-paru dan kanser prostat. Manakala, wanita ialah kanser payudara, kanser kolorektal dan kanser serviks. Ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak kira usia dan jantina. Adalah penting untuk cakna sekiranya berlaku perubahan pada tubuh badan serta melakukan pemeriksaan berkala. Yes, I truly believe in early detection save lives. Because memang biasa kita tak pergi check. Kalau ada pergi check, if we get to know early, the treatment chance ni higher. So you can recover better lah. A lot of men dia rasa malu nak datang forward pasal breast cancer, because that's what happened to me. My friends to me, tipulah you, mana boleh dapat guy, mana boleh dapat breast cancer, and then bila tunjuk, then only they understand. So we need to get them aware lah, semua orang, bukan perempuan saja yang kena. Tugas saya ataupun misi saya sekarang adalah reach out to the public untuk memberitahu early cancer detect. Itu paling mustahak sebab kalau kita dapat kesan kanser pada tahap awal, chance kita, peluang kita untuk menghadapinya, untuk mengatasinya memang sangat-sangat tinggi itu sebab setiap orang mesti aware of your own body, right? Ada apa-apa yang luar biasa, tolong jumpa doktor. Selepas didiagnos dengan kanser, pesakit perlu bersikap positif dan segera mendapatkan rawatan. Sokongan masyarakat sekeliling juga sangat penting. Tetapi semua kanser ada rawatan. It's not the end, bukan noktah terakhir. Langkah yang pertama adalah kita kena cari kaedah rawatan. So kaedah rawatan yang dia bergantunglah. Kalau peringkat awal biasanya kita akan buat pembedahan, dan kalau perlu kita akan bagi rawatan lanjutan dalam bentuk kemoterapi ataupun radioterapi lah. Sangat perlu sokongan sosial sebab pesakit ni, terutama pesakit kanser, bila dia dapat diagnose kanser, dia akan rasa down. Of course akan rasa down. Orang akan cakap kanser ni mati kan, tapi sebenarnya tidak. Masih ada peluang kalau dia bersemangat. Masih ada peluang. So perlulah sokongan, terutama sokongan keluarga, sokongan rakan-rakan, sokongan daripada mana-mana kawan-kawan, daripada badan-badan yang sepatutnya. Kos rawatan penyakit kanser sangat tinggi. Justeru, sokongan masyarakat amat penting bagi mengurangkan beban kewangan pesakit kanser. Kita nak memberi akses yang lebih mudah kepada pesakit. Kalau boleh tu biarlah kita pesakit ni sekarang ni, bila kita nak memerlukan bantuan kewangan, terpaksa menjaga cerita dan kisah sedih di media sosial ataupun di akhbar dan juga di TV. Jadi kalau boleh, bantulah, permudahkan. Buat pejuang-pejuang kanser, tanamkan semangat untuk kekal positif, teruskan perjuangan dan yakinlah anda mampu mengharunginya. Selamat Hari Kanser Sedunia. Adliah Habibullah, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di beberapa kawasan untuk negeri-negeri di sebelah barat Semenanjung sejak dari petang tadi. Terutamanya di sekitar kawasan selatan Kedah, di sekitar beberapa kawasan untuk negeri Perak, Selangor, di pedalaman Negeri Sembilan dan juga Melaka. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Selain itu, hujan renyai juga dilihat berlaku di beberapa kawasan untuk negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung, khususnya di negeri-negeri pantai timur yang dijangka akan beransur reda menjelang tengah malam nanti.
Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan cuaca ribut petir pada ketika ini yang lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman untuk negeri Sabah, manakala bagi negeri Sarawak, ribut petir dilihat masih lagi berlaku di kebanyakan bahagian di negeri berkenaan sejak dari petang tadi. Keadaan cuaca ribut petir terutamanya untuk bahagian-bahagian di negeri Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang lewat malam nanti, dan dengan itu amaran hujan berterusan kategori waspada yang telah dikeluarkan untuk negeri Sarawak sebelum ini telah pun ditamatkan pada tengah hari tadi. Seterusnya kita lihat pula keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam daripada arah timuran. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cerita bulu tangkis kabarnya jadi tumpuan malam ini. Ya, kita bersama rakan penyampai Nazri Fahmi untuk perkembangan sukan. Silakan Nazri. Tolong jangan kecam Lee Zijia. Masa depan Graham Potter kini di hujung tanduk. Dia dan Fatil, Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan sukan badminton. Tiada guna kita mengecam pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia yang berdepan kemerosotan prestasi dalam beberapa kejohanan musim ini. Sebaliknya, pemain lagian negara Dato' Rashid Siddiq berkata, sudah tiba masanya peminat sukan tanah air membalas jasa Lee Zijia dengan menunjukkan sokongan moral bagi mengembalikan semula rentak sebenar pemain ranking keempat dunia tersebut. Jelas Dato' Rashid di sebalik motivasi daripada peminat sukan negara, Lee Zijia bagaimanapun perlu juga mencari jalan untuk meningkatkan tahap permainannya. Antaranya pemain berusia 25 tahun itu perlu memiliki seorang jurulatih yang mampu mengenal pasti kelemahannya sekaligus meningkatkan gaya permainan yang lebih bagus dan kemas dalam gelanggang. Kena ada seorang jurulatih lah, seorang jurulatih dan ada seorang tim, ada satu tim yang bagus lah daripada segi fizikal, mental preparation, daripada segi urusan-urusan untuk travel badminton semualah. Sebab yang paling penting dia sendiri itu hanya fokus untuk main aja, hanya fokus untuk lawan aja. Dan selain daripada tu ada tim dia yang uruskan perkara-perkara lain. Beliau ditemui pada majlis sumbangan minuman berjenama Milong dan barangan raket kepada 80 keluarga golongan B40 di ibu negara. Tambah beliau lagi, Lee Zijia juga seharusnya memiliki mental yang kuat untuk menempuhi rejim latihan yang keras sebagai persiapan untuk menangani sebarang cabaran pada masa depan.
Dalam pada itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM memutuskan untuk menubuhkan satu panel penasihat teknikal dalam usaha menambah baik prestasi pemain skuad negara. Menerusi satu kenyataan semalam, panel tersebut bakal dibarisi 7 bekas pemain badminton kebangsaan dan 7 eksekutif sukan. Menurut BAM, panel yang merupakan bekas pemain negara adalah jaguh perseorangan Datuk Lee Chong Wei, Roslyn Hashim dan Ong Wee Hock, selain pakar-pakar daripada kategori berguru lelaki iaitu Koo Keng Kiat dan Tan Bung Hiong, Datuk Seri Jalani Sidik dan Datuk Chia Sung Kit. Kesemua bekas legenda negara itu akan menyertai Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria selaku pengerusi panel dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara Ahmad Faizal Muhammad Ramli dalam barisan Eksekutif Sukan. BAM memaklumkan panel penasihat teknikal ini akan berkhidmat tanpa bayaran dan berperanan menyediakan input, nasihat dan bimbingan strategi tambahan kepada lembaga pemegang amanah dan pengurusan Akademi Badminton Malaysia. Objektifnya adalah meningkatkan tahap prestasi pemain negara dengan matlamat strategik jangka panjang bagi mencapai kejayaan podium di Sukan Olimpik serta pelbagai lagi tamasya sukan serta kejohanan jelajah dunia BWF. Langkah BAM menubuhkan panel penasihat yang terdiri daripada bekas pemain badminton kebangsaan turut disambut baik legenda negara Datuk Rashid Siddiq. Beliau menyifatkan usaha berkenaan sebagai satu perkembangan yang baik buat sukan badminton negara ini. Bila dilantik panel-panel yang ex-player tu semua kan sebagai penasihat, advisor kan, saya rasa itu ada satu perkembangan yang baiklah. Saya harap pihak BM lebih maklumlah peranan mereka dan apa yang mereka cadangkan itu pihak BM boleh nilaikan dan boleh implement dekat pemain-pemain yang ada sekarang. Antara bekas pemain yang dilantik untuk menjadi panel penasihat itu adalah Datuk Lee Chong Wei, Roslyn Hashim dan Ong Wee Hock, selain bekas berguru lelaki Koo Keng Kiat dan Tan Bung Hiong, Datuk Seri Jalani Sidik dan Datuk Chia Sung Kit. Perkembangan bola sepak, Ketua Jurulatih Perak FC Datuk Lim Tiong King meletakkan misi menjadikan pasukannya sebagai kilang pembekal pemain-pemain berkualiti buat skuad negara dalam jangka masa panjang, khususnya melahirkan generasi baharu pemain muda tempatan. Bercakap pada sidang media menjelang pertemuan Perak FC dengan Kuala Lumpur City FC pada Piala Menteri Wilayah Persekutuan 2023 malam ini, beliau percaya misi itu mampu dicapai seandainya peluang sama rata diberikan kepada pemain muda negara. Namun beliau turut meminta para peminat setia The Boss Gaurus bersabar untuk menanti benih yang akan kembang mekar tidak lama lagi. Saya lihat bola sepak untuk masa depan pemain-pemain muda ini, kerana kalau semua kelab mengambil pemain-pemain luar negara dan peluang ini tidak diberi kepada pemain-pemain muda, jadi macam mana national team kita akan menjadi maju? Dan ini satu masalah di bola sepak di Malaysia, dan bukan saja di Malaysia. Kalau lihat persepsi dunia bola sepak, England menjadi masalah, Italy menjadi masalah, sekarang Germany pun menjadi masalah. Tambahnya, perlawanan dengan KL City FC bagi merebut Piala Menteri Wilayah Persekutuan di Stadium Bola Sepak Ceras malam ini juga menjadi eksperimen terbaik dalam menguji kualiti dan kemampuan pemainnya. Kejuaraan tinju Piala Malaysia yang berlangsung sejak Isnin lepas telah menunjukkan peningkatan daripada segi kualiti peserta yang boleh diketengahkan di peringkat lebih tinggi. Demikian jelas Presiden Persekutuan Tinju Malaysia Datuk Muhammad Irwan Zulkifli terhadap kejuaraan itu yang diadakan di Dewan Tinju MSN Nilai Negeri 9. Jelas Datuk Muhammad, peningkatan yang ditunjukkan itu sedikit sebanyak memberi kelegaan tentang potensi dan bakat baharu yang dapat dijadikan sebagai pelapis kepada skuad tinju negara. Kita harap di final ini kita dapat lihat satu permainan yang bagus, yang kita juga sebenarnya untuk mencari atlet-atlet baru yang kita akan serapkan dalam tim Malaysia untuk latihan pusat, untuk persiapan yang mana kita juga ada Sukan Asia. Kita juga sebenarnya sasaran kita nak tengok juga atlet kita berjaya masuk ke Olimpik.
So Olimpik ni 2024 dan juga Commonwealth yang akan berlangsung dalam masa 4 tahun lagi. Beliau ditemui ketika menyaksikan kejohanan tersebut semalam. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan pihaknya telah menghantar senarai nama petinju Kesukan SEA 2023 Kemboja kepada Majlis Olimpik Malaysia dan Majlis Sukan Negara. Persekutuan Renang Malaysia buat julung kalinya menganjurkan kejohanan renang air terbuka Asia Tenggara pertama 2023 yang berlangsung di Tasik Putrajaya. Setiausaha Kehormat MAS merangkap penganjur kejohanan Tang Kaimei berkata, seramai 70 perenang dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand berentap dalam saingan itu, termasuk beberapa perenang jemputan dari negara Asia yang lain. Menurut Kaimei, dengan kualiti perenang yang menyertai kejohanan ini, ia dilihat mampu memberi pengalaman dan pendedahan berguna kepada atlet muda negara. Sebanyak 4 kategori dipertandingkan dengan setiap peserta perlu berenang sejauh 10 km tanpa henti dengan mengambil masa sehingga 3 jam. Southeast Asia tak banyak open water event untuk semua Southeast Asia countries tak banyak, selalunya dekat benua Eropah. So this is a good chance for us to develop open water swimming dekat Asia Tenggara. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang di Putrajaya pagi tadi. Pasukan dari Thailand muncul juara keseluruhan bagi edisi pertama ini setelah memenangi 11 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa. Selepas ini, kejohanan renang air terbuka Asia Tenggara kedua bakal diadakan di Indonesia selaku tuan rumah pada tahun 2024. Saudara muslimi dan muslimat, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Kita balik ke perkembangan sukan seterusnya. Persatuan Sukan Tempoh Halangan Malaysia Morsa masih meletakkan sandaran pingat emas kepada atlet sukan ekstrim negara Muhammad Reda Roslan atau Mak Reda pada Sukan SEA Kemboja 2023 pada Mei depan. Presiden Morsa Alex Chiah berkata bagi edisi kali ini atlet itu bagaimanapun hanya akan menyertai 1 acara individu sahaja berbanding 3 acara ketika edisi di Filipina. Jadi tahun yang SEA Games ini kita nak dia concentrate on the core event. Jadi we have more members for the multiple team event. So the members don't have to run again and again. So the reason that we lost is 0.5 second kerana dia terlalu penat. Dia kena lari untuk individual, dia kena lari untuk team. Pada tamasya di Hanoi tahun lalu, Malaysia membawa pulang 3 pingat perak dan 1 gangsa dalam acara tempoh halangan berkenaan. Kali ini Morsa telah menarikkan 8 atlet bagi cabaran di Kemboja, antaranya William Yong Wei Teng, Muhammad Adib Nur Aksan dan beberapa muka baharu. Pada tamasya di Kemboja itu nanti bakal menampilkan 4 acara, iaitu individu lelaki, individu wanita, berganti-ganti lelaki dan berganti-ganti wanita. Legenda skos Malaysia Datuk Niko Ang David menyifatkan barisan pemain negara masih memerlukan lebih banyak pendedahan dan penyertaan di kejohanan peringkat antarabangsa bagi mencapai tahap permainan sepertinya. Datuk Nicol Dewi yang memegang rekod sebagai pemain nombor 1 dunia paling lama berkata, perkara tersebut penting buat pemain negara mendapat pengalaman bertarung dengan pemain handalan dunia yang lain. Ia sekaligus membantu mereka untuk meningkatkan kualiti permainan serta memperbaiki prestasi semasa. Secara keseluruhan, tahap permainan pemain squash negara masih baik, namun masih banyak ruang yang perlu ditambah baik sekiranya mahu mencapai kejayaan sepertinya. Paling penting adalah kerjasama daripada semua pihak termasuk Persatuan Raket Squash Malaysia dan Majlis Sukan Negara dalam memastikan pemain dapat melonjakkan prestasi pada tahap terbaik. Berdasarkan ranking dunia Persatuan Squash Profesional, pemain terbaik negara ketika ini ialah Siva Sanggari yang menduduki ranking ke-18 wanita dunia. Liga Perdana Inggeris meskipun menghabiskan lebih 600 juta pound dalam pembelian pemain baharu, pengurus Chelsea Graham Potter masih gagal memberi kegembiraan kepada pemilik dan penyokong pasukannya.
Keputusan seri tanpa jaringan ketika berteban Fulham di Stamford Bridge awal pagi tadi sekali lagi menimbulkan persoalan mengenai masa depan Potter yang kini seperti menguji kesabaran pemilik klub Todd Boehly dan Baghdad Eghbali. Pada musim perpindahan Januari lepas, pemilik Chelsea Boehly dan Eghbali telah melabur 300 juta pound dengan membawa masuk ramai pemain baru. Pemain termahal Britain yang dibeli dengan harga 107 juta pound Enzo Fernandez membuat penampilan sulung bersama The Blues ketika menentang Fulham pada awal pagi tadi. Begitu juga dengan Mykhailo Mudryk, Noni Madueke dan David Datro Fofana turut diberi peluang beraksi oleh Potter. Bagaimanapun ia masih gagal menghadiahkan kemenangan buat klub London tersebut sekaligus menimbulkan rasa kurang senang pemilik klub Boehly dan Eghbali. Well, I'm confident with the potential that we have. I'm confident with the ability that's in the group. What we need to do now is gel the team. That's the challenge. That's what we have to do. Keputusan itu juga semakin menutup peluang Chelsea merapatkan jurang dengan kelompok 4 teratas Liga. The Blues ketika ini di tangga ke-9 EPL dengan 9 mata mengejar tangga ke-4 yang menawarkan slot ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Pengurus Manchester United Erik ten Hag enggan memberi sebarang petunjuk mengenai masa depan Mason Greenwood bersama kelabnya. United semua ini menggantung Greenwood sejak Januari tahun lalu susulan dakwaan kes rogol dan kelakuan ganas terhadapnya pada bulan Oktober. Bagaimanapun, semua tuduhan jenayah Greenwood telah ditarik balik oleh pihak polis dan pendakwa raya pada Khamis. United kemudian mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan menjalankan proses tersendiri sebelum menentukan langkah seterusnya terhadap masa depan pemain tersebut. Ketika ditanya perkembangan itu menjelang pertemuan dengan Crystal Palace malam ini, Ten Hag memaklumkan bahawa dia tidak memiliki kuasa untuk membuat sebarang kenyataan lebih daripada kelab. No, nothing. I can't add nothing. It's I refer to the statement of the club. I say I can't say anything about it. I refer to the statement of the club, and in this moment I can't add anything. Dalam pada itu, Ten Hag memberitahu pemain pinjaman Marcel Sabitzer mungkin akan membuat penampilan pertama buat United pada pertemuan dengan Palace. Pemain perancang itu dipinjamkan dari Bayern Munich bagi mengisi tempat Christian Eriksen yang berehat sehingga Mei depan ekoran kecederaan. The Red Devil ketika ini dalam prestasi terbaik apabila berada di tangga ke-4 Liga dengan 39 mata, 11 mata di belakang pendahulu Arsenal. Kejohanan berbasikal jelajah Saudi, pelumba Movistar Ruben Guerrero muncul pemenang keseluruhan sekaligus memberikan kejuaraan pertama buat pasukan baharunya itu dalam kalendar 2023. Penunggang asal Portugal itu menamakan perlumbaan peringkat kelima yang juga terakhir di kedudukan ke-16 semalam. Namun kejayaan menawan laluan peringkat keempat pada Khamis memberinya kelebihan untuk mendahului kutipan mata keseluruhan. Tempat kedua keseluruhan dimenangi pelumba UAE Team Emirates Davide Formolo diikuti Santiago Sanchez dari pasukan Bahrain Victorious ketiga. Laluan peringkat kelima melibatkan jarak sejauh 143 km bermula dari Aula Old Town ke Maraya Pula dimenangi oleh Simon Kossoni dari pasukan Cofidis. Kossoni berjaya melakukan percutan pada 300 meter terakhir untuk melintasi garisan penamat dengan catatan masa 3 jam 10 minit dan 13 saat. Edisi Sukan 4 Februari 2023 sampai di sini saja. Untuk itu kembali semula bersama Fatil dan dia untuk perkembangan selanjutnya. Polis India gempur perkahwinan bawah umur 1,800 individu di Berkas. Juga berang penemuan belon pengintip di ruang udara Montana. Washington henti segala hubungan lawatan rasmi ke China. Perinciannya dalam rangkuman luar negara.
Polis menahan 1,800 lelaki yang terlibat berkahwin dan mengatur perkahwinan di bawah umur dalam satu operasi khas di wilayah Assam, India. Ketua Menterinya Himanta Biswa Sarma berkata, lebih ramai lagi lelaki mungkin ditangkap termasuk individu yang membantu mendaftar perkahwinan sedemikian di kuil dan masjid. Perkahwinan bawah usia 18 tahun dilarang di India bagi mengekang peningkatan kehamilan usia kanak-kanak yang menyumbang kepada peningkatan kadar kematian ibu dan bayi. Jumlah perkahwinan kanak-kanak di India tertinggi di dunia, iaitu sekitar 223 juta dengan hampir 1.5 juta kanak-kanak perempuan bawah umur dikahwinkan setiap tahun. Pentadbiran Presiden Joe Biden secara konsensus memutuskan sebarang urusan termasuk lawatan rasmi ke China ditangguh sementara waktu. Ia susulan laporan mengenai belon pengintip China dikesan di ruang udara Montana yang disifatkan Washington sebagai bukti pencerobohan kedaulatan negara berkenaan. Penangguhan urusan dengan China itu termasuk rancangan lawatan rasmi Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken yang sepatutnya bermula semalam. Beijing semalam kesal belon udara yang digunakan untuk tujuan meteorologi awam dan misi saintifik itu tersasar ke ruang udara Amerika Syarikat. 13 orang terkorban di beberapa wilayah tengah selatan Chile selepas gelombang haba yang dahsyat mencetuskan kebakaran hutan di negara itu. Kebakaran sejak Rabu itu menyebabkan lebih 100 buah rumah terjejas dengan 29,000 hektar hutan musnah. Setakat ini terdapat 178 kebakaran aktif dengan 39 daripadanya dalam keadaan luar kawalan. Kira-kira 2,300 anggota bomba dan 75 pesawat terlibat dalam usaha memadam kebakaran berkenaan. Baik, sempena jelajah agro pelancongan dan agropreneur muda, Nasional FM menjalin kerjasama dengan Fama. Penganjuran itu kesinambungan program Nasional FM Ambil Tahu bagi edisi 2023. Laporan wartawan Dian Fatihah Manoh. Bertempat di perkarangan tempat letak kereta SACC Mall Shah Alam Selangor, jelajah agro pelancongan dan agropreneur muda membuka peluang kepada pengusaha agro pelancongan juga usahawan muda mendapat bimbingan dalam bidang pertanian. Fama juga turut memperkenalkan geran agropreneur muda. Untuk penglibatan golongan muda berumur 18 hingga 40 tahun yang terlibat dalam bidang keusahawanan berasaskan pertanian seperti pengeluaran tanaman, ternakan, perikanan serta industri makanan asas tani. Selain itu, Fama juga menyediakan luang pasaran melalui penganjuran program seperti program Agri-Youth ini, jualan terus dadang, Selangor Agro Market, dalam memasarkan produk usahawan dan limbaan nasihat dari segi promosi, bela-belan dan pembusan. Sempena program ini juga, Nasional FM Ambil Tahu dan Fama turut menyantuni anak-anak yatim Baitul Hidayah, Kampung Sri Puchong. Seramai 20 orang di mana Nasional FM Ambil Tahu untuk siri yang pertama inilah yang kita lakukan di mana kita menyantuni anak-anak yatim ini. Mereka dibawakan dari Puchong, Selangor ke sini untuk menerima sumbangan daripada Nasional FM sendiri dan juga daripada Fama sendiri. Dan yang menariknya hari ini, Fama memberikan sumbangan wang tunai berjumlah RM2,000 dan juga sumbangan barangan lain, barang-barangan keperluan harian. Begitu juga Nasional FM juga memberi barangan persekolahan kepada anak-anak yatim Baitul Hidayah. Ini untuk siri yang pertama untuk tahun 2023. Kita berkolaborasi bersama-sama dengan Fama. Program Nasional FM Ambil Tahu telah bermula sejak 2019 dengan pelbagai pengisian membantu golongan memerlukan. Kerjasama antara Nasional FM dan Fama dalam membantu mereka yang memerlukan membuka mata kepada pengusaha agro pelancongan dan usahawan muda untuk sama-sama membantu dan menyumbang ke arah pembangunan masyarakat madani. Ibaratnya mereka dibantu dengan bantuan daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Selepas itu mereka pula membantu insan yang memerlukan. Semoga hashtag Kita Ada Kita Kongsi terus memberi inspirasi. Dian Fatihah Manoh, RTM. Pendapatan pengeluar ladang kontrak, produk buah-buahan dan sayur-sayuran meningkat menerusi program jualan terus dari ladang. Platform yang disediakan Fama itu juga memudahkan pengguna memperoleh barangan keperluan pada harga patut. Yang baguslah, maknanya terkenalah sasaran yang Fama nak tu kenalah. Daripada mana kalau ayam tu daripada
petenok ataupun yang kilang, daripada kilang, ataupun kalau sayur pun daripada penanam sendiri. Kerana dapat terus kerana dengan barang tu barang segar dan harga tu murah. Memang pasar tani ataupun pasar jualan langsung daripada ladang ni dengan harga yang berpatutan memberi impak ataupun memberi kebaikan kepada penduduk-penduduk yang kita katakan B40 lah. Ya, memang setiap kali ada program ni saya memang akan hadir sebab harga memang berbeza lah. Jika biasanya macam yang minggu lepas ada subsidi, harga pun kira berbeza, kira bolehlah beli. Barang pun segar, ikan, ayam semua segar. Sempena sambutan Hari Kanser Sedunia 2023, segmen Hashtag malam ini berkongsi video-video berkaitan pejuang kanser. Semangat serta kecekalan mereka patut kita jadikan ikutan. Saksikan. Ini antara video terakhir yang dimuat naik di TikTok oleh pencipta kandungan tempatan Nurul Ain bersama ibunya Siti Hawa. Gelagat dua beranak ini sering menghiburkan warga maya hingga mampu mencecah jutaan tontonan di media sosial. Namun kelibat ibunya tiada lagi dalam video-video terbaru Nurul Ain. Rakan baik Allahyarham yang dikenali sebagai Cikgu Ferdi mendedahkan bahawa selama ini Siti Hawa sebenarnya menghidap barah namun kelihatan begitu ceria dan gembira. Rata-rata pengguna media sosial memuji dan terinspirasi dengan semangat dan aura positif yang ditunjukkan kepada anaknya. Bersyukur atas nikmat telah menjangkau usia ini, ucap Rosalie Bailey, seorang warga emas yang menyambut ulang tahun kelahiran ke-106 tahun ini. Menariknya, beliau merupakan seorang pejuang kanser. Ramai pengguna Instagram mendoakan kesejahteraan beliau. Akaun ini memuat naik video sambutan Hari Jadi Bailey dan menulis bahawa beliau merupakan pejuang kanser tertua di Barbados. Video ini berdurasi 17 saat sahaja namun cukup membuatkan penonton teruja. Rakaman sekumpulan ikan lumba-lumba berwarna merah jambu ini bukan fenomena yang sering kita lihat. Bagaikan acara renang berirama, kelima-limanya berenang sambil sesekali melompat dengan begitu anggun. Haiwan mamalia jenis Indo-Pasifik humpback dolphin itu ditemukan di Laut Shantou, China. Rakaman yang dimuat naik di laman Twitter rasmi People's Daily China meraih lebih 6,000 tontonan. Pertama kali melihat ikan lumba-lumba warna sebegitu. Cantik juga saya rasa. Tak ada sebarang touch-up dalam Adobe Photoshop, tak ada. Original. Asli. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana untuk edisi hari ini, Sabtu 4 Februari 2023. Ya, yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.